salam mesra dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita kali ini dalam ruangan macam-macam channel. Kali ini kita merungkai kehidupan masyarakat peribumi di tanah Borneo mengenai perayaan Hari Gawai Dayak yang sentiasa dinanti-nantikan setiap tahun menjelang tiba. Sebelum meneruskan kisah-kisah menarik ini, bagi yang baru mengikuti kita, jangan lupa tekan butang subscribe serta loncengnya sekali untuk notifikasi video-video baru yang akan disiarkan. Sokongan anda amat dihargai. Bagi yang setia bersama kita, ucapan ribuan terima kasih admin ucapkan. Anda semua memang yang terbaik. Gawai Dayak merupakan perayaan yang disambut di seluruh Borneo oleh kaum peribumi, terutamanya Iban, Bidayuh, orang Ulu, Kayan, Kenyah, Kelabit, Murut dan banyak lagi komuniti Dayak di seluruh Borneo termasuk di Kalimantan, Indonesia. Kebanyakan mereka tinggal di rumah panjang dan sesetengahnya tinggal berkelompok di perkampungan. Kini masyarakat Dayak ada yang sudah berhijrah dan tinggal menetap di bandar untuk mencari pekerjaan dan sara hidup. Namun pesta Gawai tidak akan dilupakan. Gawai bermaksud pesta. Jadi, Gawai Dayak merupakan pesta Dayak. Gawai Dayak merupakan hari menyambut tahun baru yang ditandakan dengan berakhirnya musim menuai padi dan bermulanya musim menanam padi yang baharu. Ia merupakan musim perayaan pesta tradisi dan sosial. Rumah panjang atau kampung seterusnya akan bermesyuarat untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa bagi mengatur acara sambutan Gawai pada 31 hari bulan Mei dan 1 hari bulan Jun setiap tahun. Acara-acara tradisi termasuklah meminum air tuak yang dikatakan air pengayu, perarakan, pertandingan ratu cantik seperti pekik kumang dan pekik keling bagi kaum Dayak, pendirian pokok dikatakan ramai, bermain muzik tradisi, menari tarian asal seperti ngajat dan persembahan seni mempertahankan diri serta nyanyian tradisional. Seni mempertahankan diri juga turut dipersembahkan dengan gaya kumpulan ngayau atau pemburu kepala. Jika dikatakan perkataan, ngayau cukup sinonim dengan kehidupan penduduk di Borneo, sekaligus mencetuskan perasaan gerun di kalangan mereka yang belum pernah atau pertama kali berkunjung ke Borneo. Biarpun tidak lagi diamalkan, tradisi potong kepala itu masih diperkatakan hingga kini sebagai warisan sejarah masyarakat Iban, etnik majoriti yang mendiami Kepulauan Borneo, bagi menggambarkan semangat kepahlawanan, keberanian dan kekuasaan mereka. Tradisi itu juga sebagai lambang martabat sosial seseorang individu dalam kelompok itu. Dengan semakin banyak kepala musuh dipenggal dan disimpan, maka lebih tinggi penghormatan diberikan kepadanya. Dewan Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia di Sarawak, Unimas Profesor Madya Dr. Nelson Ilan Mersat, berkata tradisi itu boleh dilakukan secara bersendirian atau berkumpulan di kawasan sasaran dengan tujuannya demi survival, ritual dan status. Kerana banyak aktiviti yang akan dilakukan, maka setiap peraturan-peraturan khas untuk dipatuhi oleh orang ramai juga akan ditentukan untuk menjaga suasana Gawai yang meriah tanpa pergaduhan dan gangguan yang lain. Bagi kaum Iban, peraturan ini dipanggil bergeliga. Gawai Dayak mula disambut secara besar-besaran sejak dahulu lagi pada tanggal 25 September tahun 1964. Apabila Hari Gawai diisytiharkan sebagai hari perayaan rasmi di Sarawak. Sambutan Gawai Dayak pada peringkat negeri yang pertama adalah pada 1 Jun tahun 1965. Sebelum itu, hari cuti umum ini dipanggil Hari Sarawak oleh pemerintahan Raja Brooke. Sebenarnya, Gawai Dayak adalah musim perayaan yang berlangsung selama sebulan yang bermula dari hujung bulan Mei sehingga akhir bulan Jun setiap tahun. Mereka mempunyai beberapa upacara besar yang dijalankan di rumah panjang dan bandar. Hari pertama perayaan jatuh pada 31 hari bulan Mei dan hari kedua pada 1 hari bulan Jun setiap tahun dan akan tamat secara rasmi dengan upacara penutupan pada akhir bulan Jun yang dipanggil menggulung bidai atau ngiling tikai. Penanaman padi adalah aktiviti utama kehidupan orang Dayak semenjak dahulu kala kerana beras adalah makanan utama mereka.
Selepas tamatnya musim menuai padi, kaum Dayak akan meraihkan pesta-pesta tertentu bagi memberi tanda kesyukuran setelah sekian penat bercucuk tanam. Persediaan menyambut Gawai Dayak bermula apabila tibanya bulan Mei dengan proses penapaian air tuak, iaitu sejenis minuman tradisi komuniti Dayak. Penapaian tuak mengambil masa kira-kira sebulan. Tuak dihasilkan daripada penapaian nasi pulut yang telah dimasak dan dicampur dengan ragi sebelum disimpan dalam tempayan. Apabila sudah ada sedikit air tuak tuling pada nasi pulut yang ditapai itu, air yang telah dimasak dan dicampur gula akan ditambahkan secukupnya mengikut jumlah nasi pulut tersebut. Pada akhir bulan Mei, air tuak itu boleh ditapis dan diminum. Meminum tuak melambangkan kekuatan, tenaga dan keberanian hati tanpa berbelah bahagi. Setelah siap membuat tuak, sekitar pertengahan bulan Mei kaum wanita akan membuat kuih muih tradisi orang Dayak yang dipanggil sarang semut, acuan dan kuih muih yang lain. Kuih muih yang telah siap akan disimpan di dalam tempayan atau bekas tin supaya tahan untuk beberapa minggu tanpa basi sementara menunggu tibanya hari Gawai. Sebelum berakhirnya bulan Mei, penduduk bergotong royong untuk pembersihan dan perhiasan rumah panjang atau kampung dilakukan seperti mengecat atau membaiki bahagian-bahagian rumah yang rosak. Rumah panjang dibina mengikuti peraturan-peraturan tertentu supaya ia digunakan sebagai tempat kediaman dan juga tempat beribadat. Selepas itu, acara pembersihan kubur selalunya diadakan setiap tahun sebagai tanda penghormatan bagi orang yang telah meninggal seperti nenek moyang, ahli-ahli keluarga, sahabat handai dan masyarakat setempat. Apabila tibanya awal pagi, 31 hari bulan Mei, orang ramai akan turun mencari makanan di dalam hutan atau kebun, terutamanya umbut yang sedap dimasak sup dengan daging haiwan. Ikan, haiwan liar dan sayuran hutan juga dicari sebagai lauk pauk sebelum Gawai. Selepas itu, orang ramai akan menyembelih haiwan ternakan sebagai lauk utama Gawai. Namun sekarang ini, daging dan sayuran boleh dibeli di pasar, terutamanya bagi mereka yang bekerja dan tinggal di bandar. Nasi pulut pansuh atau lemang akan dimasak di dalam ruas buluh supaya ada bau aroma daripada buluh tersebut yang tidak sama jika dimasak dalam periuk biasa. Nasi pulut ini dianggap hidangan istimewa kerana kelekitannya melambangkan perpaduan dalam kalangan komuniti itu yang menjamahnya. Nasi pulut juga digunakan untuk membuat nasi manis dan air tuak. Ketika perayaan, tika-tika anyaman tradisi dengan rekaan bunga-bungaan yang cantik dan berwarna terang juga akan dibentangkan di sepanjang ruai rumah. Jenis-jenis tika tradisi termasuklah tika bemban, tika rotan dan tika yang diperbuat daripada kulit kayu. Kain tenunan atau ikatan tradisi yang dipanggil puakumbu pula digantung di sekitar dinding sebagai perhiasan. Kraf tangan yang lain seperti bakul dan topi juga digantung di sekitar dinding bilik. Pelantar istimewa akan dibuat terutamanya di ruai ketua rumah atau ketua Gawai sebagai tempat istirahat para tetamu khas yang dijemput hadir semasa upacara mengikut kedudukan sosial masing-masing. Jika anda rasa saluran ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe serta loncengnya sekali untuk notifikasi video-video baru yang akan disiarkan melalui macam-macam Trend Channel. Bagi yang sentiasa setia bersama, admin ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda selama ini. Sampai kita jumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Anda semua memang yang terbaik. Terima kasih menonton. Sekian. Salam mesra.